Okey, jadi lepas ni kita akan tahulah adakah Nabi dan Rasul ni sama ataupun ada beza. Okey, 3.4 kita akan belajar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, kita akan teruskan PDPR pada hari ini dengan mata pelajaran Tauhid bagi tahun 6. Okey, kita akan sambung pelajaran yang ketiga, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Okeylah, bersama dengan saya Ustazah Nurlihana binti Hani yang akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan Tauhid darjah 6. Okey, dan ini adalah paparan depan kitab Tauhid darjah 6. Boleh rujuk kitab pada muka surat 13 hingga 15. Okey, baiklah, kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baiklah. Kita tengok pelajaran yang ketiga. Okey. Untuk mata pelajaran Tauhid ni kita masuk pelajaran yang ketiga. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar 5 subtopik lah. Okey. Yang pertama ialah 3.1 beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, pengenalan dia. 3.2 kita akan mengetahui murid-murid dapat menyebut takrif Nabi ataupun pengertian Nabi. 3.3 takrif Rasul. Okey, jadi lepas ni kita akan tahulah adakah Nabi dan Rasul ni sama ataupun ada beza. Okey, 3.4 kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul kurniaan Allah. Okey, Nabi dan Rasul ni kurniaan Allah. Okey, dan 3.5 kita akan belajar hikmah diutuskan Rasul. Apakah kelebihan, apakah tujuan Allah memilih ataupun mengutuskan Rasul dalam kehidupan kita semua. Okey, baiklah. Okey, seterusnya 3.1 kita pergi kepada 3.1. Okey, beriman kepada Nabi dan Rasul. Di sini dinyatakan okey, wajib. Okey, wajib ke atas setiap mukallaf beriman kepada Nabi dan Rasul dengan kena ketahui apa? Okey, kita wajib hukumnya kita mengetahui yang pertama ialah sifat-sifatnya, yang kedua nama Nabi dan Rasul, yang ketiga keturunannya, okey, bangsa dia, tempat lahirnya di mana dan sebagainya lah. Okey, dan cerita tentang kisah Nabi dan Rasul serta kaumnya. Okey, apakah maksud mukallaf? Kat sini ada perkataan mukallaf. Mukallaf maksudnya ialah orang yang dah baligh, okey, yang dah cukup umur dan sempurna akalnya. Okey, maknanya yang waras serta dipertanggungjawabkan ke atasnya. Okey, yang dah baligh, orang yang cukup umur, yang waras, okey, maknanya bukan gila, dan serta manakah orang ini telah dipertanggungjawabkan ke atasnya dosa dan pahala ke atasnya. Okey, itu maksud mukallaf. Okey, seterusnya okey, kita pergi kepada 3.2 iaitu takrif Nabi. Okey, apakah maksud Nabi? Okey, maksud Nabi ialah Nabi ni berasal daripada perkataan bahasa Arab. Okey, yang maksudnya nubuwah. Okey, maksud nubuwah ni maksudnya tinggi. Okey, kerana apa tinggi? Sebab tingginya martabat dia, martabat Nabi ni berbanding dengan orang lain. Okey, perkataan ini juga diambil daripada lafaz naba'. Okey, naba' ni maksudnya jalan. Kerana apa? Sebab dia adalah jalan cerita ataupun jalan kepada Allah Ta'ala. Okey, jadi ada dua lah kalau ditanya takrif Nabi dari segi bahasa. Yang pertama nubuwah, yang kedua adalah jalan. Okey, naba' yang maksudnya jalan. Okey, nubuwah maksudnya tinggi, naba' maksudnya jalan. Okey, makna Nabi pada istilah syarak pula ada istilahnya. Okey, seorang lelaki, mesti lelaki okey, yang dipilih oleh Allah, yang merdeka,
sempurna kejadian dia, bersih serta mulia keturunannya. Okey, yang disampaikan hukum syarak kepadanya supaya dia boleh beramal dengan hukum syarak yang telah disampaikan tanpa diperintah menyampaikannya kepada manusia lain. Maksudnya kat sini Nabi ni seorang lelaki yang dah sempurna kejadiannya, merdeka, mulia keturunannya dan sebagainya. Dan dia diberitahukan tentang hukum syarak tapi dia tak diperintahkan, tidak diwajibkan ke atas lelaki tersebut ataupun Nabi itu untuk disampaikan kepada manusia lain. Namun, dia tetap menjadi contoh kepada orang, tapi dia tetap menjadi contoh yang baiklah kepada manusia yang lain. Okey. Okey, baiklah. Kita sambung seterusnya. 3.3, Ta'rif Rasul. Tadi Nabi ini kita sambung pada Rasul. Apakah maksud Rasul? Rasul ni perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Yang maksudnya ialah utusan dan suruhan. Utusan dan suruhan siapa? Utusan dan suruhan daripada Allah. Okey, maknanya dari segi istilah pula, Rasul ni seorang lelaki. Okey, sama tadi lelaki. Okey, yang pertama seorang lelaki ni poin dia. Yang dipilih oleh Allah. Okey, mestilah merdeka, sempurna kejadiannya. Okey, bersih serta mulia keturunan dia. Okey, yang disampaikan hukum syarak kepadanya serta dia ini Rasul ni diperintahkan supaya sampaikan. Kena sampaikan kepada siapa? Kepada manusia dan jin. Sampaikan apa? Sampaikan hukum syarak. Okey, kalau yang Nabi tadi lelaki pilih Allah, merdeka, sempurna kejadian, bersih serta mulia, tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum syarak ni kepada manusia. Okey, kalau Rasul dia wajib, dia kena sampaikan. Okey, jadi kat sini perbezaannya apa dia? Apakah perbezaan antara Nabi dengan Rasul? Okey, perbezaannya Nabi dan Rasul ialah tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Maknanya Rasul tu, setiap Rasul tu dia mesti automatik dia merupakan Nabi. Tetapi bukan tiap-tiap Nabi itu Rasul. Maka Nabi itu am. Okey, Nabi itu am dan Rasul itu khas. Maksudnya menurut sebahagian riwayat, okey, nanti kita akan belajar jumlah. Okey, jumlah Nabi ni ada berapa? Ada 124,000. Kan? Okey, kalau Rasul ni ada 313. Jadinya Nabi ni dia lebih ramai. Okey, kalau Rasul tu 313. Lepas tu daripada 313 tu ada 25 pula yang wajib kita ketahui. Daripada 25 tu pula ada 5 lagi Rasul yang ulul azmi. Okey, jadi semua tu kita dah belajar, insya-Allah lah, kena ingatkan balik Seterusnya 3.4. Okey, Nabi dan Rasul ni merupakan kurniaan daripada Allah. Maknanya dia pilihan, kurniaan daripada Allah. Okey, maknanya Nabi dan Rasul ni dia menjadi Nabi dan Rasul bukan sebab dia usaha sendiri. Contohnya dia buat kebajikan, okey, buat kebajikan. Ataupun dia menjauhkan kejahatan, jauhi maksiat dan kejahatan. Ataupun dia berhalwah. Apa maksud halwah? Okey, kat sini ada. Okey, halwah ni maksudnya perbuatan menjauhkan diri daripada orang ramai kerana hendak beramal atau nak tenangkan fikiran ataupun lain-lain lagi. Itu maksud berhalwah. Okey, pada satu tempat sebagai kepercayaan ahli falsafah. Sebab ada ahli falsafah mengatakan untuk jadi Nabi dan Rasul dia kena buat baik. Dia kena jauhkan diri daripada kejahatan. Okey, itu silap itu teori yang tidak benar. Okey, sedangkan menurut iktikad ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah kata apa? Okey, wajib. Okey, wajib ke atas mukallaf. Okey, kita kena percaya bahawa Nabi dan Rasul tu tidak dapat dengan usaha sendiri. Maknanya bukan dia memilih diri dia sendiri, tetapi Allah yang memilihnya dengan siapa yang Allah kehendaki. Okey, maknanya dia pilihan daripada Allah. Okey, jadi kita dah belajar Nabi Muhammad merupakan Rasul yang terakhir. Jadi kalau selepas Nabi Muhammad ada yang mengaku dirinya Nabi, ada yang mengaku dirinya Rasul, maka dia adalah merupakan Nabi yang palsu. Okey, tidak wajib kita percayai dan menolaklah kepercayaan tersebut. Okay, seterusnya kita pergi pada 3.5. Hikmah diutuskan Rasul. Apakah hikmah? Kebaikan, kelebihan di sebaliknya Allah utuskan Rasul ni kepada umat manusia. Antaranya yang pertama ialah Rasul ni yang dipilih daripada kalangan manusia. Supaya apa? Supaya dapat mendorong kita, mengajar dan memimpin manusia kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah memang pilih Rasul ni daripada golongan manusia, kalangan kita sendiri, sama macam kita.
Bukan Allah pilih rasul daripada kalangan malaikat yang dijadikan daripada cahaya dan sebagainya. Okey, yang kedua, hikmahnya ialah nafsu sentiasa mendorong manusia kepada segala keinginan dan kemahuan yang membawa kepada kemudaratan. Mudarat ni maknanya sesuatu yang mudarat, yang keburukan. Okey, jadi mesti ada orang yang mendorong, mengajar dan memimpin. Maknanya setiap manusia ni Allah kurniakan akal dan nafsu. Jadinya bila Allah hadirkan, Allah pilih Rasul dalam kehidupan kita, maka Rasul inilah tugasnya untuk mendorong kita, mengajar dan memimpin kita supaya melakukan kebaikan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, supaya kita melakukan kebaikan, amar ma'ruf dan meninggalkan kejahatan. Okey, kita pergi kepada soalan kuis. Okey, tajuk beriman kepada Rasul. Soalan pertama, apakah pengertian Nabi? Okey, nyatakan pengertian Nabi. Yang kedua, pengertian Rasul. Okey, yang ketiga, jelaskan perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okey, tadi Ustazah dah terangkan. Nabi, seorang lelaki apa semua yang kan. Jadinya Nabi ni dia tak perlu. Bezanya cuma dengan Rasul ni, bezanya apa? Bezanya cuma Nabi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan hukum syarak kepada manusia. Tapi kalau Rasul diperintahkan, wajib diperintahkan, dia kena sampaikan hukum syarak ni kepada manusia dan jin. Okey. Senaraikan apakah hikmah diutuskan Rasul. Apa kelebihan Allah pilih Rasul. Yang pertama tadi apa? Supaya ada yang Rasul dan Rasul ini sebagai kita punya pemimpin. Okey, dia yang menunjukkan jalan. Okey, dan dia juga sebagai pendorong untuk kita melakukan kebaikan. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih. Sampai di sini saja tajuk kita pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Ustazah Nurliana binti Hani. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Masih lagi tajuk yang ketiga tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.